Kain yang diselak, dada yang terbuka. Lain yang dicari, lain pula yang dijumpa. Ibarat kain yang diselak, dada pula yang terbuka. Ketika Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menyiasat bekas Menteri Keuangan Tun Daim Zainuddin, satu dokumen yang bocor mendedahkan bahawa keluarga Daim Zainuddin adalah pemilik satu lagi aset pegangan amanah luar pesisir tersembunyi yang nilainya ratusan juta ringgit. Dokumen yang diperolehi Konsortium Keuangan Penyiasatan ICIJ menunjukkan badan amanah itu ditubuhkan atas nama isteri bekas Menteri Keuangan itu, Toh Puan Naimah Khalid, dan dua anak lelakinya, Muhammad Amir Zainuddin dan Muhammad Amin Zainuddin. Isteri dan anak kepada tokoh konglomerat terkenal Tun Daim Zainuddin itu dipanggil hadir ke Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk memberi keterangan minggu lalu. Selalu, 4 individu berkaitan dengan Daim turut dipanggil untuk memberi keterangan. Ketika itu, Daim berkata semua kekayaannya diperolehi secara sah dan amanah tersebut adalah sebahagian daripada pengurusan harta pusaka yang sah. Manakala minggu lalu, Naimah berkata siasatan tersebut bermotifkan politik dan akan menyaman SPRM. Menurut laporan Malaysia Kini, kebocoran terbaru daripada penyedia perkhidmatan dari Kepulauan Cayman menunjukkan bahawa sehingga 2020 terdapat aset bernilai kira-kira 52.56 juta dolar Amerika Syarikat, iaitu sebanyak 244.06 juta ringgit yang dipegang dalam ZA Trust yang dimiliki oleh Naimah, Amir dan Amin. Ini mengatasi aset yang dimiliki dalam amanah luar pesisir yang sebelum ini dikaitkan dengan Daim. Maklumat terhad menunjukkan nilainya kurang daripada 25 juta euro, iaitu sebanyak 148.26 juta ringgit. Kebocoran terbaru menunjukkan ZA Trust turut menerima pinjaman sebanyak 49 juta dolar Amerika Syarikat, iaitu sebanyak 227.53 juta ringgit daripada Adam Zeta Trust, tetapi tidak ada butiran mengenai tujuan atau siapa pemilik Adam Zeta Trust. Dokumen yang bocor adalah daripada Cayman Genesis Trust and Corporate Service Limited, sebuah syarikat yang menyediakan perkhidmatan seperti pembentukan dan pentadbiran syarikat, pendaftaran dan pentadbiran perkongsian, perkhidmatan amanah, perkhidmatan pengarah dan banyak lagi. Daim yang sepatutnya diambil keterangan sebelum didakwa beberapa hari lalu, didakwa mengelakkan diri dengan alasan sakit dan memasuki sebuah hospital. Daim turut memfailkan saman kepada SPRM bagi membantah siasatan Badan Pencegah Rasuah itu terhadap dirinya. Sebelum ini, Daim yang juga bekas Menteri Keuangan merupakan antara yang disiasat SPRM berkait transaksi korporat bernilai 2.3 bilion ringgit pada November 1997 yang membabitkan Renung Berhad dan United Engineer Malaysia Berhad UEM dan entiti yang juga bekas tonggak perniagaan dikaitkan dengan UMNO ketika parti itu mentadbir negara. Siasatan ke atas Daim juga dijalankan SPRM susulan pendedahan berhubung kekayaannya dalam kertas Pandora. Dalam pendedahan itu, syarikat dan firma pemegang amanah yang dimiliki oleh anak-anak, isteri atau rakan perniagaan Daim bersama-sama memegang aset bernilai sekurang-kurangnya 141 juta ringgit. Bulan lalu, SPRM turut menyita bangunan Menara Ilham di Jalan Binjai di Ibu Negara yang dikatakan milik keluarga Daim. Daim juga mendakwa beliau mempunyai kekayaan yang lebih banyak lagi jika tidak menyertai politik dan memegang jawatan dalam kerajaan. Dalam affidavitnya memohon semakan kehakiman yang mencabar siasatan SPRM, Daim berkata siasatan terhadap kekayaannya adalah tidak munasabah kerana ini adalah melalui urusan perniagaannya secara sah sejak 1969. Beliau berkata antara lain beliau memegang saham atau mengawal syarikat utama lain seperti Sime UEP, iaitu kini sebagai Sime Darby, Guthrie, TV3, Maybank, Consplan, Cold Storage dan Nestle Malaysia. 10% kepentingannya dalam Nestle Malaysia sahaja bernilai 3 bilion ringgit, katanya.
Menurut Daim, memandangkan pendedahan berhubung kekayaan diri dan keluarganya dalam kertas Pandora tidak menunjukkan sebarang kesalahan. SPRM tidak mempunyai alasan untuk menyiasat mereka berdasarkan dokumen tersebut. Tanpa mendahului pihak berkuasa, kita sebagai rakyat tidak mahu membuat apa-apa telahan, spekulasi atau sebarang kesimpulan. Namun, di sebalik semua ini, kita sebagai orang kebanyakan, apatah lagi mereka yang pernah hidup sebagai rakyat Malaysia di saat Daim menjadi Menteri Keuangan di bawah pentadbiran Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri, pastinya obses untuk mengetahui kebenarannya. Semoga semuanya akan berakhir dengan sebuah kebenaran. Ingat, rakyat sentiasa memerhati.